Mendam Berahi ini bukanlah sekadar satu nama biasa, tetapi suatu nama yang menjadi kebanggaan Melayu di zaman itu. Melaka terkenal dengan pelabuhannya yang mampu menyaingi Venice, sekaligus meletakkan Melaka sebagai antara pelabuhan terkaya di dunia pada zaman itu. Orang Melayu pula dikenali sebagai pelayar yang cukup hebat, tidak perlu tengok peta dan mampu membaca bintang untuk berlayar dengan jauh. Bidang maritim yang kadang-kala merupakan sektor yang agak sukar bagi sesetengah kerajaan lain, tapi ianya hanya menjadi mainan harian untuk bangsa Melayu. Malah, mereka juga mampu membina kapal-kapal besar yang tidak pernah ada di negara lain. Berlayar menguasai lautan, menerokai dunia baru dan mencipta nama dalam sejarah dunia. Begitulah hebatnya nenek moyang kita yang pernah melalui zaman kegemilangan Melaka. Kehebatan yang barangkali tiada tandingan dengan negara-negara luar pada waktu itu. Mendam Berahi merupakan sebuah kapal jenis jong milik kerajaan Melaka yang cukup terkenal di seantero dunia. Ia merupakan kapal jenis jong dan merupakan kategori jong yang terbesar pada zaman itu. Sedangkan negara-negara Eropah yang dikatakan sungguh maju waktu itu pun tidak memiliki kapal jenis ini. Mendam Berahi dimiliki oleh Sultan Mansur Shah, di mana era pemerintahannya digelar sebagai zaman keemasan Melaka. Kapal Mendam Berahi ini diguna sebagai lambang kebesaran Melaka untuk membuktikan betapa hebatnya kerajaan itu dalam bidang maritim dan seni pembinaan. Kapal yang gah ini akan dapat dilihat oleh semua pedagang dan utusan luar yang datang ke Melaka. Apabila utusan-utusan luar yang datang ini pulang ke tempat asal mereka, nescaya kisah kehebatan Mendam Berahi akan diperkatakan dan juga dibualkan sehingga tersebar kehebatan kapal Mendam Berahi ini ke serata dunia. Hebatnya pelabuhan Melaka ini ada tercatat menyatakan setiap hari akan ada sebanyak 2,000 kapal dan sampan akan singgah di pelabuhannya. 2,000 buah kapal setiap hari. Bayangkanlah sebagaimana besar pelabuhannya, setahap mana terkenalnya Melaka ini. Di kawasan bandarnya sahaja ada sekitar 100,000 orang penghuni dan bahasa yang dipertuturkan ialah sebanyak 84 bahasa. Bahasa Melayu digunakan sebagai bahasa pengantar. Pada zaman itu, sesiapa yang tidak reti bertutur dalam bahasa Melayu dianggap kolot dan ketinggalan zaman kerana bahasa Melayu merupakan bahasa lingua franca. Tak mampu kita bayangkan keagungan Melaka ini. Patutlah Melaka dicemburui oleh kerajaan-kerajaan yang lain. Antara kapal lain yang terkenal ialah Cendrawasih, Kasawari dan lain-lain yang kebanyakannya menggunakan nama burung. Mendam Berahi ini kemudiannya telah dihadiahkan kepada Hang Tuah. Maka mulai detik itu, segala pelayaran Laksamana ini hanya menggunakan Mendam Berahi, seterusnya dikenali sebagai kapal rasmi Laksamana. Jika sampai saja ke negara luar, dari jauh lagi mereka dah tahu itu kapal Hang Tuah. Sempat mereka tunggu beramai-ramai dan mempersiapkan penyambutan ketibaan beliau. Kalau setakat perang kecil itu, musuh nampak saja kapal Laksamana, mesti musuh semua terus lari. Tak payah susah-susah nak perang. Lanun pun terus hampir pupus selepas kewujudan dan keaktifan kapal ini. Seni bina kapal Melayu ini memang diakui oleh kerajaan-kerajaan luar. Banyak negara lain di sebelah timur dan sekitar Nusantara kemudiannya beralih menggunakan kapal jenis jong. Hebatnya kapal-kapal Melayu ini hingga ketika putera Rom nak bernikah dengan puteri China, mereka terus menyewa kapal-kapal orang Melayu ini sebab ia lebih besar, lebih laju kerana keseimbangan pembinaan badannya dan tiang layarnya
Dan badan kapal ini juga lebih tahan dan berkualiti tinggi kerana diperbuat dari kayu bermutu seperti cengal batu yang tak terdapat di negara barat. Kita sering mendengar tentang kehebatan dan kecanggihan kapal-kapal dari Eropah, seolah-olah perkara tersebut telah berjaya membrainwash masyarakat kita. Tetapi sebenarnya kita telah pun mempunyai sebuah kapal yang merupakan lambang keagungan dan kemegahan Kesultanan Melaka, iaitu kapal Mendam Berahi. Kapal Mendam Berahi ini berfizikal besar, iaitu panjang kapal tersebut ialah 328 kaki dan lebarnya 36 kaki. Apa yang lebih hebat, kapal ini dibina tanpa menggunakan sebutir paku. Kapal Mendam Berahi dikatakan mempunyai 7 tingkat. Bayangkanlah 7 tingkat. Di mana 2 tingkat berada di paras air dan 5 tingkat lagi berada di atas. Dilengkapi pula bersama-sama dengan 100 buah dayung, di mana 50 dayung di sebelah kiri dan 50 lagi di sebelah kanan. Seterusnya, kapal ini mempunyai 3 layar, dilengkapi dengan 5 buah meriam besar dan berpuluh-puluh meriam di sisi kapal termasuk lela, rentaka serta pemuras dan lain-lain senjata. Mendam Berahi yang wujud sewaktu era Kesultanan Melaka ini cukup diguruni di lautan, apatah lagi di perairan Selat Melaka. Bukan itu sahaja, kehebatan dan keagungan Mendam Berahi ini diperakui pula oleh sejarawan Portugis. Walaupun Mendam Berahi ini dibedil kapal musuh, ianya tetap kukuh dan tidak karam. Ini disebabkan oleh dinding kapal yang mempunyai 4 lapisan kayu yang sangat keras dan membuatkan ianya walaupun dibedil oleh meriam Portugis hanya mampu menembusi 2 lapisan dinding kapal Mendam Berahi sahaja. Hebat tak para penonton? Kapal Portugis yang terkenal milik Alfonso iaitu Flor de la Mar hanya sebelah mata sahaja jika dibandingkan dengan kapal Mendam Berahi. Kapal ini karam ketika dalam perjalanan pulang ke negara mereka setelah memuat penuh dengan segala emas dan harta kekayaan Melaka yang telah dirampas. Maka tenggelamlah kapal kebanggaan Portugis itu bersama dengan segala muatan berharga Melaka yang dianggar bernilai 14.3 bilion ringgit. Misi merampas salah satu kekayaan Melaka berakhir dengan kegagalan. Dalam catatan Alfonso sendiri, mereka menggelar Jong Alam Melayu sebagai penggegar dunia. Jika armada laut Melaka ada ketika Portugis menyerang Melaka, nescaya hancur lebur kapal mereka dihentam oleh armada laut Melaka. Itulah serba sedikit berkenaan kehebatan kapal Melayu, terutamanya Mendam Berahi. Oleh itu, kita mestilah berasa bangga dengan kehebatan orang Melayu dan nenek moyang kita. Kerana kehebatan inilah sejarah kita cuba dilenyapkan atau diubah oleh pihak yang tidak bertanggungjawab kerana mereka gerun dengan kebangkitan kita serta keupayaan kita. Mereka cuba membuang keyakinan diri kita supaya kita akan beranggapan bangsa kita ini lemah dan terus tunduk di bawah mereka. Kerana mereka tahu jika kita semua bersatu dan berjaya mengulangi pencapaian nenek moyang kita, maka merekalah yang akan tersungkur. Sekian, itu sahaja daripada kami. Terima kasih kerana sudi menonton.